Bagi saya secara jujur memang kita patutlah, because kita nak mencari atlet bakat baru ni of course daripada akar umbi kan. Tiap sukan dekat Malaysia maupun dekat luar negara memerlukan guideline, garis panduan untuk setiap sukan. Sama juga seperti e-sport. So, Cik Edi mungkin boleh terangkan sikit guideline untuk e-sport. Okey, kita dah tubuhkan satu garis panduan yang dikenali sebagai NASDAQ. Dia short kepada National Esports Development Guideline. So NASDAQ ni ditubuhkan pada tahun 2021, di mana pada tahun 2021 tu kita telah mengadakan satu focus group discussion FGD dengan internal stakeholder dulu. Yang terlibat waktu FGD tersebut adalah agensi seperti daripada MSN, JBSN, ISN, PPSM dan juga Adamas. Ya. So tahun 2022 di mana kita mengadakan lagi satu focus group discussion, yang ni terlibat penlibatan daripada agensi luar daripada Kementerian Belia dan Sukan, iaitu across kementerian lah, di mana kita menjemput KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPWKM, Kementerian Pembangunan Wanita, dan juga selain daripada itu juga pembengang-pembengang taruh seperti penerbit permainan, game developer, professional team, professional player, event organizer yang ada di luar sana pun kita panggil juga untuk our second focus group discussion. Dan selepas itu tertubuhlah National Esports Development Guideline. Alright, mungkin Cik Edi boleh terangkan sikit objektif utama ataupun matlamat tentang NASDAQ ni. So matlamat NASDAQ ni antara tiga main point yang saya boleh highlightkan dekat sini adalah yang pertama adalah untuk memastikan kebajikan dan hak pemain yang menakungi pelan kerjaya, penajaan dan program pembangunan dilindungi dan ditambah baik di setiap peringkat. Okey, yang kedua mewujudkan industri sukan elektronik yang bertanggungjawab dan beretika. Dan yang ketiga, menyediakan struktur pembangunan terbaik untuk memastikan Malaysia ni sebagai salah satu hub sukan elektronik di rantau Asia. Jadi Cik Edi boleh tak terangkan secara terperinci apa kaitan e-sport dengan NASDAQ ni yang patut diterapkan oleh setiap atlet yang bermain e-sport? Okey, so terdapat 6 teras utama di dalam NASDAQ ni yang boleh dikaitkan dengan not just player, pengajuran acara dan juga sebagai sebuah pasukan, di mana kita ada 6 teras utama lah. So teras pertama adalah pengurusan kontrak kepada pemain. Dekat sini kita ingin pastikan kontrak ni disediakan kepada pemain selain daripada pengajuan acara atau mana-mana pihak yang berkait untuk tujuan penjagaan hak dan tanggungjawab yang jelas dan mudah difahami oleh player ataupun pasukan tersebut. Okay, so teras kedua ni adalah penerapan tadbir urus dalam pengajuran acara. So ini adalah untuk pastikan satu standard disediakan bagi kepada semua pengajuan acara bagi semua pertandingan atau program di setiap peringkat. Ini untuk kita pastikan mereka mengikut SOP yang disediakan lah. Alright. So di teras ketiga pula kita ada pemantauan dan perlindungan kepada kanak-kanak di bawah 18 tahun. So yang ini untuk memastikan aktiviti sukan yang melibatkan kanak-kanak di bawah 18 tahun ni dikawal dengan seeloknya dari segi not just diorang punya tingkah laku dan juga cara mereka bermain. Okay. So teras 4 adalah kod tata kelakuan dan etika. So kod tata kelakuan dan etika ini sebagai panduan peraturan untuk mengawal tingkah laku pemain yang terlibat di dalam ekosistem e-sukan di Malaysia. Dan tujuan dia juga adalah untuk mempromosi dan membangunkan integriti e-sukan di seluruh dunia. So teras kelima ni adalah laluan kerjaya, di mana panduan kerjaya kepada mereka yang berminat untuk mencuburi di dalam industri e-sukan ni. Sebagai contoh, pro team yang dah ada dekat Malaysia ni, sebagai contoh saya boleh bagi adalah macam Todak ataupun team Homeboys apa semua tu, mereka ada sediakan kerjaya lah. So dalam e-sukan ni bukan sebagai pro player saja, it's the whole ecosystem of it, di mana selain daripada you nak berminat jadi player, you boleh juga apply untuk jadi production team, you boleh try untuk jadi caster ataupun host pun ada jugalah dalam kerjaya di dalam e-sukan.
So untuk teras ke-6, ini adalah aplikasi sains dan perubatan sukan di dalam sukan elektronik. Ini adalah untuk kita memberi pendekatan yang mendalam terhadap aplikasi sains dan perubatan sukan dalam memberi nilai tambah terhadap komuniti e-sukan untuk memastikan pembangunan bakat yang lebih mampan dan berjaga. So teras 6 ni more to how diorang punya active social lifestyle. So you adalah sebagai seorang atlet yang betul-betul technically you adalah sebuah atlet, cuma you adalah dalam kategori e-sukan, so you have to treat yourself as a atlet juga. So ada diet, ada cara senaman, ada dia punya program lah yang you kena follow. Jadi kita dah tahu beberapa garis panduan pembangunan sukan elektronik di peringkat kebangsaan ni kan. Jadi mungkin Cik Eddie boleh jelaskan kalau kita nampak sekarang ni ada tour NASDAQ tour kan. Mungkin boleh terangkan sikit. Jelajah NASDAQ, kita sekarang sedang tujuan utama jelajah NASDAQ ni adalah untuk bagi awareness tentang apa itu NASDAQ kepada semua masyarakat lah, not just e-sports punya player. So jelajah NASDAQ ni merangkumi beberapa zon yang kita akan pergi, dan basically kita cover satu Malaysia lah. So kita dah habis 3 zon yang pertama, iaitu zon Central Zone di mana kita buat di Lembah Kelang. Yang kedua adalah di belah utara hari tu, dan baru ni minggu lepas kita baru saja pergi ke belah selatan. So minggu ni tim jelajah NASDAQ akan berada di Sabah, di mana kita akan create lagi the awareness tu, dan seterusnya di Sarawak, dan minggu terakhir tu nanti kita akan buat di Pantai Timur. Okey, kita tahu NASDAQ ni sedang orang kata menyebarkan awareness kan. Jadi patutkah NASDAQ ni diperkenalkan di sekolah? Bagi saya secara jujur memang kita patutlah, because kita nak mencari atlet bakat baru ni of course daripada akar umbi kan. So akar umbi ni harus ada daripada peringkat sekolah lah. Sebagai contoh, macam kalau you tengok macam mana you cari pencarian bakat untuk wakil bola whatever apa semua tu memang daripada sekolah kan, ada MSSM, MSSD and all. So itu tujuan kami juga, di mana kami nak bagi this awareness kepada student-student sekolah, di mana memang ada dalam perancangan kami untuk tahun 2024. InsyaAllah jika tiada apa-apa halangan, kami akan cubalah untuk bagi the awareness tu. Even jelajah NASDAQ ni pun sebenarnya kita adalah approach bukan sekolah, tapi kita approach more to IPT dan IPTA lah. Okay, ini kita nak sekadar minta pendapat saja ya. Okay, before this kita ada interview YB Adam Adli. Beliau ada mengatakan untuk next year dia cuba untuk masukkan e-sport dalam sukan. Adakah Tuan Eddie merasakan yang e-sport ni patut diketengahkan daripada sekolah-sekolah? Untuk pengetahuan, e-sukan dah diiktiraf di dalam Kementerian Belia dan Sukan, di peringkat Kementerian Belia dan Sukan. Untuk permulaan, apa yang kami cuba cadangkan di peringkat sekolah jika berlangsung pada tahun 2024, memang ada dalam perancangan kami lah. Kami akan cuba untuk tubuhkan kelab dahulu, kelab ataupun persatuan lah. Okay? So daripada situ baru kita tengok macam mana penglibatan kanak-kanak di sekolah ni, macam mana minat mereka dan sebagainya, dan after that baru kita akan pergi ke peringkat seterusnya.